Ya? Cikgu, Ya. tanya. Apa habis? Contoh yang kalau Y tadi kan dia ada darab je kan? Kalau dia bahagi pula macam mana? Bahagi Kalau macam mana? 3Y, Ni. kalau dia 4 bawah tu, 4Y negatif 7/2 tu. Kalau bahagi, contoh kamu tadi saya buat X kan? Aha. Kalau nak buat Y boleh juga. Contoh, kalau nak buat Y. Kalau nak buat Y maksudnya saya akan mulakan dengan apa? Apa nombor kita ni? Kosong. Betul? Kosong. Kemudian jumpa darab. Jumpa darab dalam indeks tukar jadi apa? Tambah. Boleh Okey. Tambah berapa? Ni tak ada orang, maksudnya dia akan ambil 5/2 turun. 5/2 akan tu. Maksudnya tambah dengan 5/2. Macam tu. Kemudian jumpa bahagi. Dia ikut jalan. Jumpa bahagi kita buat apa? Tolak. Macam tu. Tolak siapa? Tengok bawah. 7. Negatif. Jangan lupa. Tak letak negatif salah. Yang tolak ni bukan negatif. Tolak ni perbesar ni. Yang perbesar ni ditolak. Negatif kena letak. Negatif 7/2. Baru tekan kalkulator. Dapat 6. Cikgu, maksud saya. Ya. Kan 3Y, cikgu darab dengan Y 5 kuasa 5/2 kan? Kalau ada Y tu dapat Y bahagi tu, dapat bahagi tu, ada nombor. So macam mana nak kira? Maknanya darab bahagi lah. Nombor kita awal-awal lagi dah kira. Jangan sekali buat. Kalau ada nombor, contoh nombor, berapa nombor kat sini? Betul. Berapa nombor? Kau bagi nombor. Letak. 6. 6. 6 kan? Contoh, kalau 6 maksudnya apa? Awal-awal kita kira nombor dulu. Jangan pergi kira huruf. Nombor dengan nombor. 3 darab 4 kuasa 5/2 bahagi 6. Kira nombor dulu. Jangan campur aduk nombor dengan huruf. Kacau nanti. Kalau kamu kata tu bila objektif, kalau kertas 2 tak boleh buat macam ni. Macam mana nak check tak? Tapi sebab soalan topik ni untuk SPM dia objektif. Kita buat nombor-nombor je pergi check. Dia confirm akan hilangnya. Kita boleh buang dah. Okey, aku faham. Okey. Sambung Nombor 22. Yang ni lain sikit cerita dia. Yang ni lain sikit. Cuba kamu tengok cerita dia. Dia lain sikit. Kat mana lain dia? Saya salin dulu Punca kuasa 2 16. X. Per dengan 2Y kuasa 3. Semua ni ada negatif 2. Tapi cara dia tetap sama. Apa yang saya kata sama? Kita kira nombor dulu. Siapa nombor kita? Punca kuasa 2 16. Boleh tak pergi sini dulu? Tak boleh. Dalam kurungan dulu. Dalam kurungan kasih settle dulu. Punca kuasa 16 kena bahagi 2 dulu. Pakai bahagi bodoh ni je. Nampak? Bahagi 2. Okey. Sama dengan dapat apa? 2. Baru kuasa dengan negatif 2. Kuasa dengan negatif 2. Nampak? Kita akan dapat apa? Tekan 1/4. Maksudnya bawah nombor 4. Nombor 4 kat bawah. Dia nombor dulu. Baru kita tengok. Mana? Dia biasanya soalan SPM, dia mesti 2 ekor dah mati dah. Tinggal 2 orang lagi. Kat sini kamu tengok. Perlu tak buat Y? Tak payah. Sebab apa? Y atas 6, bawah B 6, D pun 6. Tak payah buat Y. Kita tengok X saja. Siapa X kita kat sini? Tengok betul-betul X kita gitu. X kalau kamu tengok kat sini cerita dia, dia duduk dalam punca kuasa tau. Dia duduk dalam punca kuasa saya tulis. Kalau X punca kuasa X, maksudnya dia adalah X kuasa 1/2. Itu kena ingat. Punca kuasa 2 adalah kuasa 1/2. Dia jumpa dengan siapa? Negatif 2. Maksudnya darab dengan negatif 2. Jadi kalau kamu tekan kalkulator guys tu, 1/2 darab dengan negatif 2, kamu akan dapat apa? Negatif 1. Apa maksud negatif 1? Negatif 1 maksudnya X kuasa dia 1, negatif maksudnya dia duduk di bawah. Jawapan kita yang mana? 1 duduk bawah B. B. Dia dapat B.
Tapi kalau jawapan dia positif duduk atas. Kalau dia positif duduk kat atas. Positif duduk kat atas, negatif duduk bawah. Kecuali kita dapat positif, patutnya duduk atas, tapi dia tulis negatif. Dia kena turun bawah lah. Dia lawan cerita kita. Tapi dalam SPM tak jumpa benda tu. Dia tak akan jumpa benda macam tu. Dia biasanya dia akan buat kalau positif duduk atas. Kalau jawapan kita negatif duduk bawah. Sebab jawapan akhir dia biasanya dia nak kuasa kita tu mesti jadi positif semua. Okay. Tengok yang ni sama cerita dia ni. Sama ni. Tengok nombor. Apa nombor kita kat sini? Nombor dia penting. Tengok, jangan silap. 2P. Bukan 2. Tengok betul nombor. Nombor tu bukan 2. Nanti silap ni kalau buat 2. 1/2 betul. 1/2. Kamu buat 2 lain cerita dia jadi nanti. Dia 1/2. 1/2 kalau kamu takut confuse, kamu boleh tekan 0.5. Okay, boleh. Cuma kalau nak pakai 1/2, saya nasihatkan kena letak dalam kurungan. 1/2. Sebab kita nak kurungan apa ni? Kuasa negatif 3. Kuasa negatif 3. Nampak nombor dia. Tekan kalkulator. Dapat apa? 8, betul tak? Betul. 8 tu atas ke bawah? Atas. Atas, nampak? Dah siap B. Perlu buat yang lain? Tak payah. Tak perlu. Faham. Sebab apa? Soalan objektif. Dia seorang je 8 kat atas. Tak perlu buat MP, tak payah. Cukup. Senang je cikgu punya. Ini nasib soalan senang. Kan? Sebab tu saya beritahu selalu, kalau dalam matematik ni sebenarnya, pengalaman, ni ingat, pengalaman 60%. Apa maksud pengalaman? Kalau soalan tu pernah buat, kan? Tiba-tiba kamu dapat soalan SPM, kamu lebih kurang nombor dia. Kamu mesti rasa macam, cantik. 60% memang dah dalam perangan, mesti betulnya. Nampak? Pengetahuan kena ada juga 30%. Kan? Tak study langsung tak dapat buat. Ini knowledge. Okay. Yang 10% apa? Ini luck. Luck maksudnya, ada setengah pelajar, dia buat latihan, satu set je. Contoh yang saya bincang ni satu set je. Tiba-tiba masuk exam semua. Nasib baik. Itu tak senonoh cerita dia. Maksudnya exam tak pernah lulus ni. SPM A+. Tak mustahil. Sebab tu ni part kat sini. Luck dia. Last minute dia pergi tengok tu, masuk tu belajar, ikut program tu, program ni. Semua yang kita belajar masuk. Allahu Akbar. Nasib dia sangat baik. Okey. Kita teruskan. Nombor 24. Antara berikut yang manakah tak sama dengan P7? Tak sama dengan P7. Pula dia kata. Okey. Kat sini simple lah. Dalam hukum indeks. Hukum indeks. Kena ingat ni. Hukum indeks mengatakan apa? Darab tukar jadi tambah. Bahagi tukar jadi tolak. Kurungan tukar jadi darab. Punca tukar jadi bahagi. Ada tak tambah tolak? Mana ada? Ada. Tak ada. Sebab tu jawapan dia A terus. Tak ada tambah tolak dalam hukum indeks. Tambah tolak. Yang ni kamu tengok ni. 6 tambah 3, 9. 9 tolak 2, 7. Betul. 7/3 campur 14/3. Kamu tekan kalkulator dapat 7. Punca kuasa. Tadi saya ajar kau punca kuasa apa? Kalau macam ni, contoh D lah. D ni kamu tengok. Macam mana dapat 7 ni? Punca kuasa, kita panggil dia power root. Ini bukan tongkat alingnya. Power root maksudnya power atas, root bawah. Okay. Contoh yang ni soalan ni, saya bagi punca kuasa P kuasa 3. Kita tukar jadi kuasa 3, punca 2. Itu jadi dia. Ini kita panggil dia power root. Okay. Ni. Lepas itu jumpa kat kurungan. Darab dengan 14/3. Itu dapat 7 juga tu. Kecuali yang atas sekali ni. Yang atas tak boleh. Sebab apa? Tak ada dalam hukum. Dalam hukum indeks dia kata tak ada tambah tolak. Kena ingat. Okay? Jadi kalau kamu dah biasa buat, kamu akan tengok bahawa sesungguhnya soalan ni ada jadi sangat senang soalan ni sebenarnya.
Nampak? Apa kita buat mula-mula? Nombor. Ambil nombor. 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 Apa nombor ni? Nombor 27 kuasa 1/3. 1/3. 1/3. Lepas tu apa? Bahagi. Jangan lupa. Bahagi 9. Tekan ni. Bahagi biasa ni. Bahagi dengan 9. 9. Dapat jawapan? 1. 1. Ada tak jawapan? Tak ada. Tak ada. Tak ada 1 ni. Kenapa tak ada 1 kat sini? Saya lupa bagi tahu. Saya yang silap. Jadi saya beritahu. Kalau kuasa, kalau melibatkan pecahan, dia tak boleh buat macam ni. Dia kena buat dalam kurungan. Ya, saya silap. Kena letak kurungan. Jadi, tekan balik. Kena letak dalam kurungan. Oh, betul. Sama dengan? Baru jadi tu. 0/3. Tak letak kurungan, lain jawapan tau. Kan? 1/3. Ya, betul. 1/3. Maksudnya 3 kat mana? Atas. 1/3. Bawah. Bawah. Okey, jadi ni mana? C ataupun D. D. Betul? Okey, cuba tengok jawapan dua-dua ekor ni. Kan? Jadi kita pilih antara huruf yang kamu suka. Huruf mana? Suka hati je. Pilih satu tu lah. Saya banyak. Huruf Q. Huruf Q. Kenapa kau pilih Q? Sebab Q senang tu lah. Kalau P dalam kurungan ada, dalam kurungan ada. 2 kali dalam kurungan. Q, seorang dah dekat luar dah. Apa nombor dekat Q ni? 2. Jumpa bahagi. Tolak, betul. Tengok Q. Apa? Negatif 2. Negatif. Lepas tu? Kuasa apa? negatif 2. Darab. Dah lupa lah kuasa. Kuasa darab. Negatif 2. Dapat jawapan kita kat situ apa? Negatif 2. Bawah. Negatif 2. Bawah. Apa tu jawapan kita ni? Cikgu dah. Ya. Cikgu, Ya. kenapa tadi dapat 1/3 dekat bawah? Bukan kat atas ke? 1/3 maksudnya 1/3. 3 kat bawah lah. Aduh. Boleh? Okey? Boleh. Kalau dia 3 saja, maksudnya 3 kat atas. Okay. 1/3 kat bawah. Boleh? Okey. Teruskan. Dia biasanya saya tahu ramai pelajar takut ni topik ni, takut. Kan? Indeks kan? Kalau kamu tahu, alamak. Ini lagi best. Indeks. Ini nombor semua. Tekan kalkulator terus. 3 kuasa 3. Semua nombor. Jangan takutlah kalau nombor. Ambil teka. Tapi ingat betul lah. 3 kuasa 2. Okey. Darab 4 kuasa negatif 1. Negatif tak apa, dalam kurungan tak letak pun tak apa. Bahagi kurungan. Cukup betul-betul. 4 kuasa 2. Darab 2 kuasa 4. Kuasa 8. Tutup. Kuasa Negatif 1/2. yang ini pecahan nampak? Pecahan kurungan. Yang ini yang kadang-kadang laju buat lupa tu. Sama dengan dapat jawapan 144. Cing. Gitu tu. Kena hati-hati tu je. Apa hati-hati? Kuasa pecahan kita letak dalam kurungan. Kecuali kalkulator baru. Kalkulator yang baru tu kan dia ada yang kotak jadi kotak tu. Itu tak payahlah. Pergi sebelah terus. Dia dah masuk ni. Yang ini pun kadang-kadang tengok Allahu Akbar. Tengok macam mana ni. Ini soalan melibatkan apa ni? Ketaksamaan. Samaannya. Ketaksamaan. Dia ketaksamaan ke ya? Cuba cikgu ajar yang garis-garis tu. Yang sama dengan besar tu. Ya tu. Yang tu. Ya, kita soalan objektif ni. Boleh buat garis. Objektif kita main teka je. Main teka je. Okey, macam ni Dia kata apa? Cari nilai maksimum. Apa maksud maksimum? Paling besar.
Besar. Paling Kalau nak jadi benda besar, maksudnya pecahan kita yang atas kena besar, yang bawah kena kecil. Kecil. Faham? yang bawah kena kecil. Kalau minimum macam mana? Kalau minimum terbalik. Minimum maksudnya atas kena nombor paling kecil, bawah nombor paling Besar. macam tu. Kita ambil lah. Sekarang dia nak maksimum. Jadi X kita kena ambil yang paling besar. Siapa X paling besar? Paling kecil. 3. Besar. Salah, 3 salah. Tengok. 2. Dua. Dia tak ada sama dengan jangan silap nanti. Kalau ada sama dengan baru boleh ambil 3. Y pula kena ambil apa? Yang paling kecil. Siapa Y paling kecil? Negatif 1. Nemu. Negatif? 1. Negatif 1. Okey. Kalau kita Negatif 1. tapi kan kamu tak boleh ambil negatif. Kalau kamu ambil negatif, nombor kamu akan jadi negatif. Tak jadi maksimum, jadi kecil. Kita kena ambil nombor positif. Nampak? Sebab dia nak apa? Maksimum. 1 je. Jadi kita ambil apa? Paling kecil nombor maksimum kita yang positif. Maksimum paling 1. 1. Okey, 1. Nak cerita. Jawapan akan jadi apa? 8. Cuma kat sini cerita dia macam ni lah. Kalau dia nak maksimum, kan? Bila melibatkan pecahan, kita kena pastikan maksimum biasanya dia mesti positif. Yang pertama. Dia mesti positif. Yang kedua, atas kita mesti besar. Bawah mesti kecil. Kalau apa? Maksimum. Kalau minimum, minimum pula, kalau boleh negatif, jawapannya negatif. Kalau boleh. Lagi negatif, lagi minimum. Minimum lagi susah sebenarnya. Itu. Ya ada ni. Tak faham besar kecil. Kalau kamu nak nombor tu besar, atas kena besar, bawah kena kecil. Bila kita besar bahagi kecil, nombor kita besar. Kalau atas kecil bahagi besar, nombor kita kecil. Ini konsep secara logik saja, kan? Saya tak guna sedarai nombor. Okey, macam mana dapat 2/1? Oh ni, sebab nombor ni. X kita ambil ni. X kena ambil apa? Yang paling besar. Yang paling besar dalam X adalah apa? 2. Y pula kena ambil ni. Yang paling kecil pada Y kena ambil apa? Negatif tak boleh. Negatif tak boleh. Kena ambil yang positif paling kecil, maksudnya 1. Cerita dia. Masukkan dalam ni, dapatlah jawapan dia. Okey? Sama. Ketaksamaan ni lebih kurang ni cerita dia. Kan? Senang je. Senang je lebih kurang. Senang je. Okey. Soalan melibatkan 3. Okey, tengok saya keluarkan. 4x tolak 19. Sini negatif 7 tolak 2x 3, 1 tambah x. Okey. Mana Asingkan. soalan ni? Kena asingkan dulu. Kena asingkan. Biasanya kita akan asingkan ni Persamaan. dengan ni, betul? Betul. Lepas kamu asing, kamu terus guna binatang buruk ni. Nampak? Ingat tadi guna kalkulator? Equation. Terus 4 x Tolak tolak 19. 19. Sama dengan. Ni tak ada. Dia ganti dengan sama dengan je. Negatif 7. Kemudian tolak 2 alpha x. Ni. Shift calculate. Sama dengan 2. Dua tadi Saya tekan apa dah? Sekali. Kan? Hilang. On, tekan. 2, dapat 2 kan? Okey. 2. Yang belakang ni? Tekan ni sekali, belakang ni pula. Negatif 7 tolak 2 alpha x. Ni sama tak? Pakai sama dengan je.
3 kurungan 1 tambah alpha X. 1 hilang. 1 tambah alpha X. Okey, cantik. Kamu akan dapat jawapan Shisha. negatif 2. Okay, okey, tengok cerita dia. Yang ini kita akan dapat negatif 2. Cikgu tak dapat. Dapat. Yang mana tak dapat ni? Dapat. Dapat. Semua. Dapat. Cuba try. Okey. Tapi jawapan kita apa? Jawapan kita ialah Jawapan kita tengok ni dulu. 2 ada sama dengan, maksudnya boleh ambil Ada 2. pada C. Okey. Negatif 2 dia tak ada sama dengan, maksudnya negatif 2 tak boleh ambil. Sebab tu kita akan dapat 2 boleh ambil, negatif 2 tak boleh ambil. Yang kita ambil negatif 1 dapat C. Pakai kalkulator je. Nak selesaikan benda ni pakai kalkulator. Cuba kamu try ni. Nombor 25. Cuba. Ambil kalkulator tekan. Tekan. Cuba je buat. Tekan je. Saya akan buat manual kat sini. Saya pakai kalkulator kan, saya ajar kamu pakai kalkulator, tapi saya tak suka saja. 1/2. Jawapan dia D tu. Jawapan D. Jawapan dah ada D, tapi kena dapat D. Betul? Dapat kan? Kira dapat D. Nisa, kalkulator tak ada lebih kecil. Kita pakai sama dengan je. Kan? Dia tak ada. Okey. Kalau buat manual, ini akan dapat 1/2 lebih kecil daripada 3 campur 1, 4. Dia akan jadi kat sini. Kan? Akan dapat X lebih kecil daripada 8. Okey. Yang ini pula. Kan? Negatif 5X. Ini kalau manual lah kau buat. Negatif 7 tolak dengan 13, negatif 20. Okey. Bila kamu pindahkan negatif, simbol ni bertukar. Itu dalam segi matematik secara manual lah boleh buat. Bila dia tukar negatif 20 per negatif 5, dapat X lebih besar daripada 4. Kan? Macam mana nak susun? Untuk berada di antara dia memang macam ni je. Dia tak boleh macam lain. Maksudnya awal-awal 2 ekor ni dah salah ni. B dengan C dah salah. Dia tak boleh tulis macam ni. Dia tak tulis macam ni. Dia macam ni je. Cuma kita tengok 4 dengan 8. Siapa kecil? 4. Yang besar? 8. 8 ada sama dengan. Dah. Okey. Senang je. Yang risau boleh buat. InsyaAllah. Habis. Nombor 26. Kenapa dia bertukar simbol Haikal? Okey. Haikal? Kena ingat itu Haikal. Simbol bertukar hanya apa? Kalau berlaku bahagi dengan nombor negatif. Kalau berlaku dengan pembahagian negatif. Maksudnya apa? Negatif 5 pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi dia akan bertukar. Kalau tambah tolak tak tukar tau. Tolak tukar jadi tambah, dia tak tukar. Okay? Yang kita bagi dia, kalau kita pindah dia jadi bahagi, baru simbol tu bertukar. Boleh? Okey? Okey, boleh kan? Nombor 26. Kedai kek Sofia menghasilkan X biji kek tiramisu dan Y biji kek buah-buahan dalam 1 minggu. Diberi bahawa jumlah bilangan kek yang dihasilkan adalah sekurang-kurangnya. Yang ini kamu kena ingat keyword. Perkataan yang pertama, sekurang-kurangnya. Simbol dia lebih besar atau sama dengan. Salih. Nanti soalan tak tahu. Lawan sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya. At most lah. Selebih-lebihnya. Terbalik. Simbol ni biasanya saya beritahu, kalau kamu nampak perkataan kurang, simbol dia lebih. Nampak perkataan lebih, simbol dia kurang. Kalau dia kata tidak kurang. Tidak kurang maksudnya apa? Lebih. Tidak lebih. Kurang. Simbol dia kurang. Nampak perkataan maksimum. Kurang.
Maksimum, yes, kurang. Balik, sebut balik cerita dia. Minimum. Lebih. Lebih. Nampak? Macam tu je. Kecuali kalau dia kata melebihi. 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 Ingat perkataan dia. Perkataan dia apa? Melebihi. Tolak. Bukan lebih. Tolak. Kan? Kalau dia kata lebih daripada baru. Lebih daripada. Lebih besar. Lebih kecil. Baru simbol dia macam tu. Lebih besar. Lebih besar. Lebih kecil. Yang pelik ni seko ni exit ni. Kalau tambah ada ke? Tambah biasanya ayat dia contoh sebagian. Harga macam tadi, mana tadi? Saya pun tak ingat. Saya ada jumpa tadi soalan tadi tu. Yang radio. Apa tanya saya radio tadi? Yang radio. Mana radio? Radio nampak? Soalan radio ni. Soalan radio ni, tengok. Jumlah harga 3 buah radio, 3 radio, jumlah maksudnya apa? Tambah. Dan 2 striker ialah 945, nampak? Cuba baca bawah ayat dia. Jika harga sebuah radio adalah apa? 65 lebih. Kataan dia apa? Lebih ni. Lebih saya buat apa? Tolak 65 sebenarnya. Harga apa? Striker. Sebab tu bila pindah ke sebelah, kan? Dia jadi apa? Tambah tadi. Tambah tolak. Tapi benda ni sebenarnya jarang kita jumpa dalam mat. Kan? Yang saya cerita kamu ni semua jarang jumpa dalam mat. Ini kebanyakan dalam admat. Topik mana? Topik pengaturcaraan linear. Tak belajar lagi. Linear. Okey? Jadi dah dapat cerita dia kat sini. Jom kita buat. Bilangan kek yang dihasilkan adalah sekurang-kurangnya 60 biji. Maksudnya apa? Bilangan maksudnya jumlah. Sekurang-kurangnya tadi. Lebih besar. 60 dah. Jadi sebenarnya senang lah soalan ni dalam algebra. Okey? Cuma kalau macam yang baru saya kenal hari ni, baru kenal saya hari ni, kan? Kamu kalau sebenarnya saya ada 2-3 kali kelas saya buat, mungkin kamu tak dapat info, kan? Kalau kamu nak tengok balik ulangan dia ada dekat saya punya channel YouTube. Kan? Kamu boleh tengok je. Boleh tengok, masuk, kamu tengok ada video. Dia banyak kat situ, kamu tengoklah mat ada banyak macam-macam. Kamu pilihlah kalau nak mat, pergi cari mat. Apa nama channel cikgu? Nama channel saya, nama saya. Nama saya. Sekejap saya tunjuk macam mana masuk. Nanti saya kena tunjuk macam mana masuk, lupa pula nanti. Screen ke? Azman Muhammad Azman Muhammad. Ni kot. Ya, Saya selalu masuk lah cikgu. Selalu masuk? Kodeng saya ni. Okey, kejap saya tutup semua ni tu. Okey. Tu ni kamu punya kat situ. Okey. Ni dekat Google ni. Kamu pergi kat YouTube tekan. Kalau saya tekan memang dia pergikan saya punya terus. Kan? Kamu search dekat YouTube ni. Kamu boleh search. Biasanya kalau kamu search mat Cikgu Man dia tak ada. Kamu boleh search mat. M-A-T-H. Jauh jangan dekat. Cikgu jauh, jangan dekat. Man. Mat Cikgu Man. Dia keluar lah. Gambar saya apa? Awak kat atas. Okay. Ada. Macam tu lah cerita dia. Kamu tengoklah insyaAllah. Okay. Jadi minggu depan exam insyaAllah cubalah buat yang sesuai. Mungkin saya akan buat satu lagi kelas, tapi kelas saya pada satu lagi kertas 2. Kertas 2 pada hari Ahad. Kertas 2 saya buat pada hari Ahad. Saya akan bagi tahu dekat saya punya Facebook. Facebook saya pun kalau kamu nak masuk pun tengok, biasanya saya akan bagi tahu dekat Facebook. Ni kamu macam mana tahu ni daripada grup mana?
Orang bagi link. Kawan bagi. Kawan-kawan bagi. Kawan bagi tak apa. Nanti kalau kamu masuk dekat YouTube saya ada, dekat Facebook saya sama juga. Azman Muhammad. Kalau ada Facebook kan. Facebook sama juga cerita dia. Saya IG ke IG? IG saya pun sama juga. Azman Muhammad. Kan? Macam mana nak pergi Facebook kan? Saya pun tak tahu ni. Sekejap. Okay, kat sini. Sama. Pergi dekat Facebook, FB. Tutorial mencari. Mencari. Kan? Facebook. Ni Facebook saya ni. Macam mana nak tahu ni? Azman Muhammad ni saya lah. Kan? Okay. Azman Mat. Facebook dia sebenarnya dia lebih kepada Azman Mat. Saya boleh search dekat Google tak? Add ke? Kan? Ikut. Cuba try. Dia follow banyak ni. Bicara banyak ni. Bukan. Kamu boleh tengoklah Facebook. Saya pun tak tahu nak cari macam mana. Saya tak aktif bagi kat orang. Sebab tu ramai tak tahu saya ada buat kelas. Yang kelas free je sebenarnya. Facebook.com/Azman Mat ke? Baru betul. Facebook/Azman Mat. Itu keluar saya tu. Yang ni betul. Tekan je. Klik. Hilang. Dia lambat. Telegram ke? Telegram? Alamak, Telegram memang saya tak ada grup Telegram. Saya ada grup WhatsApp aja sebenarnya. Kan? Okay? Telegram saya tak buat grup Telegram. Sebab saya jarang Telegram lah, bertelegram. Okay? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Saya target sekejap saya tengok. Saya memang nak buat hari Ahad. Cikgu. Ya. Saya minta maaf. Terima kasih. Siapa ni? Bushra. Okay, Bushra. Okay. Bushra Bibi. Adik saya, kalau kamu masuk ya Facebook saya, tapi kamu kalau kamu dalam saya punya YouTube tu kamu subscribe, kalau ada kelas pun saya akan buat video situ bagi tahu kelas insya-Allah. Hari Ahad ni kan. Okey. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Dina dah awal lagi. Cikgu. Doakan kami cikgu. InsyaAllah. Saya buat 4 cikgu. Saya tak paksa lagi. Kau form 4? Form 5. Form 5 2001 saya ada kelas. Nanti kontak saya. InsyaAllah. Setiap minggu ada. Form 5 memang ada setiap minggu kelas. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih cikgu. Sama.